Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher akan sambung malam ni untuk soalan ujian selaras 2 semester 1 2023, soalan nombor 4. Sebab tadi kita dah bincang soalan nombor 1, 2, 3 dan nombor 6. Okay, soalan nombor 4 dan 5 teacher akan cubalah siapkan video untuk malam ni. Jadi kita cerita tentang partikel moves along a straight line, passes through a fixed point A. Okay, jadi dia akan melalui fixed point A lah. Point kita, origin kita adalah A. Its velocity v meter per second cm per second is given by v equals to 10 plus 3t minus t squared, where t is the time in seconds after leaving A. Maknanya ketika dia akan bermula, t bermula ni ketika dia berada dekat A lah. So t equals to 0, s equals to 0 lah daripada ayat ni. Jadi assume motion to the right is positive. Yang pertama, soalan A dia nak the maximum velocity. So untuk soalan 4A, yang pertama kita nak maximum velocity. Bila perkataan maximum velocity, okay, kalau dia guna V, maknanya kita akan guna dv dt equals to 0. dv dt equals to 0. Kalau dia kata maximum displacement, so kita akan guna ds dt equals to 0. Kenapa kena equals dengan 0? Sebab kita nak cari nilai t tu dulu. Jadi t kita, dv dt ni, kita dapatkan dulu dv dt kita. dv dt. So dv dt ialah 3 tolak 2t. 3 tolak 2t. So awak samakan 3 tolak 2t ni dengan kosong, maka t kita dapat 3/2. Okey. Bila dah dapat t 3/2, kita belum dapat jawapannya. Jawapan yang kita akan dapat ialah yang ada dalam V lah. Iaitu masukkan 3/2 ke dalam V sebab dia nak V maximum. So V maximum ialah mana V kita? Okey, 10 tambah dengan 3 darab 3/2 tolak dengan 3/2 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan, sekejap kira dulu. Masukkan ke dalam tu, kita akan dapat 3/2. So kita dapat V sama dengan, V maksimum kita ialah 49/4. Okay, cm per second lah. Okay, settle 3 markah ni diperolehi apabila pelajar mendapatkan dv dt equals to 0. Tunjukkan ini adalah kita punya P1 atau K1. Boleh jadilah markah P1. Lepas tu memasukkan 3/2 ke dalam V dan mendapat nilai dia lah N1. Okey, kemudian kita nak mendapatkan range pula, the range of values of t. Okay, kita tengoklah kalau soalan kinematics ni mesti kena cari the range of values of t. Kena cari apa yang dia nak dulu, dan maklumat apa yang dia bagi. Okay, maklumat yang dia bagi adalah particle moves to the right. So kita nak dapatkan moves to the right. Sekejap nak tunjuk yang kita garis-garis ni. Okay, ni garisan kita ni berbeza ya. Ini apa yang dia nak, ini apa yang dia bagilah. So apa yang dia bagi ni, particle moves to the right, kita akan guna V more than 0. Sebab moves, perkataan moves ni menunjukkan V, pergerakan ya. So velocity dia bergerak kepada sebelah kanan, so dia mesti lebih besar daripada kosong. Maka kita gunakanlah 10 tambah dengan 3t tolak t kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Dan pelajar kena faktorkanlah. Okey, boleh gunakan EQN daripada kalkulator. Maka kita akan dapat, kita akan dapat 2 tambah dengan 2 tambah t tambah 2. Satu lagi ialah t tolak 5. Okey, yang ni kita akan dapat macam ni, more than 0. Sebab apa letak negatif dekat luar? Sebab kita nak pastikan kita tak tukarlah dia punya persamaan tu. Okey, t keluarkan. So kita dapat dekat sini bentuk graf seperti ini. Maksudnya kita boleh dapatkan dia punya punca. Okey, punca-punca ni boleh dikeluarkan dalam graf. Okey, graf kita graf masam. Sebab kita ada A negatif. Ni A kita negatif. So graf kita adalah graf masam.
Macam tu. Jadi kat sini kita akan letak negatif 2, dekat sini 5. Okey. Baik pelajar, apabila kita nak cari dia punya range of values, kena tengok pula kawasan yang akan ditanda. Kalau more than, kita akan ambil bahagian atas bahagian atas graf. So bahagian atas graf apa? Sekarang ni yang kita ada graf T. So kawasan yang akan dilorek ialah di dalam. Ni kawasan yang akan dilorek. Okey, kawasan dilorek ni mewakili apa? Mewakili range of values of T lah. So inilah T yang kita ada. Jadi T kita akan jadi, kalau ikutkan sebenarnya T less than 5. Less than more than negative 2. Tetapi masa tidak boleh ada negatif. So kita hanya boleh pilih sampai kosong sahaja. So jadi dia punya range of values of T ialah kosong, lebih kecil daripada T, lebih kecil daripada 5. Ada pelajar tanya, wajib ke lukis graf? Wajib, pastikan kalau kuadratik ni awak kena tunjukkan lukis graf ni. Tak kisahlah dalam kinematik ke, dalam soalan kuadratik ke, mana-mana je kalau ada mencari range of values of T ni, tunjukkan graf ini. Kalau ada juga orang yang guna number line ataupun table, tapi menggunakan graf ni lagi mudah lah sebenarnya. Dan kemudian soalan C. Sekejap, kita tengok markah dulu. Pelajar akan dapat markah yang pertama ketika menunjukkan dia punya V more than 0 lah, menyenaraikan lah. Menuliskan formula yang penuh dan juga nilai yang penuh lah. Maksudnya 10 tambah 3T tolak T kuasa 2. Function yang penuh more than 0. Lepas tu menunjukkan lah daripada graf ni kita dapatkan lukisan graf ni. Ini akan dapat K1 dan N1. Ada je time ketika mana tiada markah pun untuk lukisan graf, tapi itu membantu awak untuk mendapatkan markah penuh. So tak salah pun kita lukis sahaja. Lukis je. Kalaupun dia tak, kita rasa macam ada markah ke tak, lukis je, balon je lukis, tak ada masalah pun. C pula, untuk C dia kata the total distance in cm travelled by the particle in the first 7 seconds. So in the first 7 seconds meaning that mula sekali kita kena dapatkan, dia nak distance kan, kita kena dapatkan S lah. Untuk dapatkan S kena integrate V. Integrate V dt. So V kita ada tadi, nak integrate 10 tambah 3T tolak T kuasa 2 tambah dengan 3T tolak T squared dt. Jadi kita ada 10T tambah 3T kuasa 2 per 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah C. Dalam soalan awal kita dah ada maklumat tentang T kosong, S kosong. Maka kita sebenarnya dah dapat C kita kosong lah. Kalau pelajar nak tunjuk, boleh tunjuk. So 10 darab dengan kosong tambah dengan 3 per 2. Kosong kuasa 2 tolak dengan kosong kuasa 3 per 3 tambah C. Maka C kita kosong. Jadi S penuh kita ialah 10T tambah 3 per 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3. Tak ada dah C. Ketika menjawab soalan, tolong bertenang jangan sibuk nak lompat ke soalan lain. Awak rasa macam alamak, lama je nak kena tulis benda ni kan. Nak gaduh-gaduh lah, maksudnya nak cepat-cepat, nak lorat-lorat, nanti awak akan lost markah. So tolong fokus pada setiap soalan, bagi ruangan pada setiap soalan tu, bagi kasih sayang dengan sepenuhnya. Jangan sibuk-sibuk, alamak nombor 6 tak siap lagi semua kan. Awak buat biar dapat penuh markah. Jangan merugikan masa awak tulis tapi tak dapat markah sebab awak duduk sibuk fikir benda lain. Jadi fokus tu penting. So kita dah ada S. S kita ialah 10T tambah dengan 3 per 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3. Buat dulu table lah. Buat dulu table. Ini cara kaedah orang kata mendapat markah yang bukan menipu. Kita sendiri, orang kata apa, nak bagi peluang pada diri kita dengan cara mudah lah. Bila kita kata kita ada T kita antara 0 hingga 7, maka dapatkan dulu maklumat 0 dan 7. Dapatkan dulu 2 titik ni, 2 titik T ni 0 hingga 7. Kemudian pastikan yang tengah ini awak gunakan ds dt equals to 0. Sebab kita nak S maksimum ataupun displacement yang maksimum, nak tahu time yang keberapa yang kita dapat. Kita dah ada ke ds dt equals to 0.
Kalau tak ada, maksudnya kita boleh rujuk kepada V equals to 0. Jadi V equals to 0 yang kita ada kat sini ialah, boleh tengok kat sini, kalau dia more than 0 ni, kita akan guna nilai yang sama juga. Maka awak ambil lah nilai 5. Okay? 5 sebab DSDT ataupun V equals to 0 tu, bila kita kita dapatkan dia punya factorization, kita cari nilai dia, so kita dapat T dia 5. Jadi kat sini pelajar boleh masukkan menggunakan kalkulator saja. Teacher dah ajar guna CALC. Okey, 10, okey, alpha x alpha x tambah dengan letak dalam kurungan 3 alpha t kuasa 2 kuasa 2 bahagi tu boleh guna ABC, bahagian 2. Okey, tutup kurungan. Tolak satu lagi, tolak dalam kurungan juga, kita buat alpha x kuasa 3. Okay, shift kuasa 3 bahagi 3 ABC ABC 3. Okay, tutup kurungan dan terus tekan CALC. So dia tanya x berapa? Okay, x kosong. X kosong, kita akan dapat kosong juga S. Lepas tu kita tekan CALC lagi, kita akan masukkan x 5. Okay, kita dapat 45, 5/6. Ataupun tukar kepada ABC, shift ABC, kita dapat 275 275/6. Dan CALC sekali lagi masukkan 7, so kita akan dapat 29 1/6 ataupun 175/6. Alright, ini penting untuk kita lukis graf. Baik pelajar, awak akan dapat markah apabila menunjukkan kita masukkan nilai. Apabila kita masukkan nilai 10, kosong tambah dengan 3/2, kosong kuasa 2 tolak dengan kosong kuasa 3/3. So S kita kosong. Sebenarnya kita dah dapat daripada sini, kita guna CALC. Tapi yang bawah ni kita tunjuk je, sekadar untuk kita dapat markah. Pastikan tunjuk memasukkan setiap nilai ni. Kemudian S yang kedua ni S5. S5 ialah 10 darab 5 tambah dengan 3/2. 5 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 3/3. Dapat 275/6. Lepas tu S yang yang seterusnya S7. 10 darab dengan 7 tambah dengan 3/2 darab dengan 7 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 3 per dengan 3, maka kita dapat 175/6. Okey, pelajar buatlah orang kata apa, dah dapat markah, dah semua ni, kita dapatlah K1. Menunjukkan salah satu ataupun maybe dua, kita dapat K1. Kemudian awak kena lepas tu bagi teacher tulis je lah semua, bukannya susah sangat. Okay, kita nak lukis graf. Kenapa nak kena lukis graf? Sebab bila kita nak dapat total distance, kita kena tahu pergerakan bagi partikel tersebut, dia ke kanan, ke kiri. Okay? Kalau di dalam graf T lawan S, sebab tu teacher buat T lawan S, sebabnya kita akan tengok dia punya naik turun. Jadi T lawan S ni menghampiri lah sebenarnya number line yang akan kita guna, yang biasa kita guna untuk dapatkan pergerakan ke kiri ke kanan. So better lah, okay, kalau teacher akan pilih untuk buat graf. Nak guna number line pun boleh, tapi macam pening sikit sebab kita akan jadi macam, kenapa graf tu tak jadi garis lurus? Sebab kita akan buat ke kanan, lepas tu ke kiri, kita terpaksa buat bentuk macam ni. Jadi pelajar confused. So kita buat graf sahaja sebab dia positif semuanya. Okey, kedua-duanya positif, 275/6 dan 175/6. Kedua-duanya positif, so ruangan untuk negatif tu tak ada lah, kita tak payah buat. So ini S dan ini T kita. Kemudian kosong, pastikan ada kosong setiap kali kita lukis graf ya. Nilai yang kita ada ialah 0, 5 dan 7 untuk T, manakala untuk S kita ada 175/6 dan satu lagi ialah 275/6. Okey. Dan barulah kita kata apa? Plotkan graf tersebut lah. Okey, macam mana nak plot? Daripada kosong ke kosong. Okey, kosong kat sinilah. Kemudian ketika T5, S dia 275 ke atas ni, dan ketika T7, S dia ialah 175. Dekat sini saja. Maka graf ni mesti berbentuk curve. Jangan buat berbentuk garis lurus. Salah, sebab graf ni kubik. Graf kubik. Okey.
Okey, baik. Bila kita dah ada bentuk macam ni, dia membantu kita lah untuk dapatkan pengukuran. Yang pertama, kenaikan ke atas ni. Bila graf ni naik ke atas, dia punya tinggi tu naik ke atas sebanyak 275/6. Kemudian ketika dia turun ni, ini je bahagiannya. So, kita dah ada dah 275/6. Sebelah sini kita ada 275/6 tolak dengan 175/6. Maka nak dapatkan total distance senang saja. Maka kita akan ada 275/6 tambah dengan 275/6 tolak 175/6. Okey, dan jawapan yang kita dapat ialah 125/6. Okey, ataupun awak boleh tinggal jawapan dalam bentuk 62.5 cm. Itu dia punya total distance. Okey, baik. Markah yang akan diberi untuk awak ialah ketika mencari S lah. Okey, mencari S, ini P1. Kemudian menunjukkan penggantian setiap satu ni. Dan juga awak tunjukkan total distance. Ni awak hasilkan penambahan dan penolakan serta N1. That's why melukis graf ini penting. Kalau awak tak erti melukis graf, awak rasa macam awak lagi selesa nak guna number line. Okey, awak guna kosong. Ni untuk dia punya S lah kan. Ni kosong. Lepas tu 175/6, 275/6. So awak kena tanda lah. Mula-mula dia pergi ke sini. Kemudian dia sampai sini. So tambahlah ni belah sini 275/6. Okey, belah atas ni 275/6, arah dia pergi ke kanan, kemudian dia turun. Ni kena buat tolak. Benda yang sama je dengan graf. So mana-mana sahaja yang awak rasa selesa untuk digunakan dan mudah untuk awak. Okey, ini untuk nombor 4 lah. All the best untuk esok. Teacher akan cuba buat soalan nombor 5, iaitu yang melibatkan area dan volume untuk integration. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.